Fi Zial Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berurus niaga dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke masa yang tertentu, maka hendaklah kamu catatkannya. Ayat 282. Inilah dasar umum yang hendak dijelaskan oleh Al-Quran. Tugas mencatat atau menulis hutang piutang itu merupakan satu tugas yang diwajibkan dengan nas, bukannya ditinggalkan kepada pilihan sukarela sahaja dalam urus niaga hutang piutang yang bertempoh. Tugas ini diwajibkan kerana sesuatu hikmat yang akan dijelaskan di akhir hayat itu nanti. Dan hendaklah ada seorang penulis di antara kamu yang mencatatkan dengan adil. Peraturan mencatat hutang piutang. Ayat ini menentukan orang yang akan melaksanakan tugas mencatat hutang piutang itu, iaitu seorang penulis asing yang bukan salah seorang dari dua pihak yang berakad. Tujuan memanggil orang yang ketiga dan bukannya salah seorang dari dua pihak yang berakad itu ialah mengambil jalan selamat atau berhemah dan mengambil sikap berkecuali yang mutlak. Penulis diperintahkan oleh Allah supaya menulis dengan adil tanpa memihak kepada mana-mana orang dari dua pihak yang berakad dan tanpa mengurang atau menambahkan sesuatu dalam butir-butir surat hutang itu. Dan janganlah penulis itu enggan menulis sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah. Yang menentukan taklif ini terhadap penulis, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ia tidak berlengah-lengah dan tidak enggan menulis, dan supaya dia tidak mengira tugas itu sebagai suatu kerja yang berat kepada dirinya, kerana tugas itu telah dipadukan oleh Allah dengan nas undang-undang, dan balasan untuknya kerana menjalani tugas itu telah disanggupi Allah. Tugas itu juga merupakan penyataan kesyukuran di atas limpah kurnia Allah yang telah mengajarkan kepandaian menulis. Oleh itu, hendaklah dia menulis sebagaimana ia diajar oleh Allah. Setakat ini, Allah telah menjelaskan dasar pencatatan hutang piutang yang bertempoh dan menentukan orang yang mencatatkan hutang itu dan mewajibkan ke atasnya supaya mencatat hutang piutang itu. Di samping ia diwajibkan menjalankan tugas itu, ia diperingatkan secara halus supaya mengingati nikmat kepandaian menulis yang telah dikurniakan Allah kepadanya. Juga disarankan supaya mematuhi keadilan. Kemudian Al-Quran berpindah pula kepada ceraian yang berikut untuk menjelaskan cara mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah orang yang berhutang merencanakan pengakuan hutang, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sedikit pun dari hutang itu. Dan jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau tidak dapat merencanakan sendiri pengakuan hutang itu, maka hendaklah walinya merencanakannya dengan adil. Orang yang berhutang ditugas merencanakan sendiri kepada penulis pengakuan hutangnya, jumlah hutangnya, syaratnya dan tempoh bayarannya. Peraturan ini dibuat kerana bimbang berlakunya sesuatu kerugian kepada orang yang berhutang jika surat berhutang itu direncanakan oleh pemberi hutang, kerana ia mungkin menambahkan jumlah hutang atau memendekkan tempoh bayarannya atau menyebut syarat-syarat tertentu untuk kepentingannya. Sedangkan orang yang berhutang itu berada dalam kedudukan lemah, di mana ia mungkin tidak dapat menyatakan pangkangannya sebab
inginkan akad itu diselesaikan segera kerana ia amat memerlukannya. Di sini, orang yang berhutang akan menanggung kerugian. Tetapi jika orang yang berhutang ditugas merencanakan sendiri pengakuan hutangnya, maka sudah tentu ia tidak merencanakan melainkan pengakuan-pengakuan yang ia ingin mematuhi dengan hati yang ikhlas. Di samping itu, pengakuan dari orang yang berhutang itu pula adalah lebih kuat dan lebih kukuh apabila dia sendiri yang merencanakan pengakuan itu. Dan dalam waktu yang sama juga, Al-Quran merayu kepada hati orang yang berhutang supaya ia bertakwa kepada Allah apabila dia merencanakannya, iaitu janganlah ia mengurangkan pengakuan jumlah hutangnya dan lain-lain perkara yang pokok dalam pengakuan itu. Jika orang yang berhutang itu bodoh, tidak pandai mengendalikan urusan dirinya atau lemah, iaitu masih kecil atau lemah akal, atau tidak dapat merencanakan sama ada kerana lemah atau jahil, atau kerana kecacatan pada lidahnya atau lain-lain sebab, dari sebab-sebab fizikal atau akal, maka hendaklah wali menjadi penjaga merencanakan pengakuan hutang itu dengan adil. Tujuan tersebut kata-kata keadilan di sini ialah untuk menambahkan kehalusan perancangan itu dan mengelakkan pihak wali dari melakukan secara sambil lewa kerana hutang itu tidak membabitkan dirinya sendiri. Semuanya ini hendaklah dipatuhi supaya segala jaminan itu wujud untuk kebaikan akad itu. Dengan ini tamatlah pembicaraan mengenai pencatatan hutang piutang dari segala segi. Mengadakan saksi-saksi hutang piutang. Kemudian Al-Quran beralih pula kepada perkara yang lain di dalam akad ini, iaitu perkara saksi. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Dan jika tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan dan dari orang-orang yang kamu bersetuju menjadi saksi, supaya jika salah seorang dari 2 orang saksi perempuan itu tersasul, dapatlah diperingatkan oleh saksi yang seorang lagi. Ini 2 orang saksi hendaklah diadakan untuk menyaksikan akad itu, iaitu diambil dari orang-orang yang telah dipersetujui untuk menjadi saksi. Dari orang-orang yang kamu bersetuju menjadi saksi. Persetujuan itu mencakupi 2 perkara. Pertama, hendaklah kedua-dua orang saksi itu bersifat adil dan disukai dalam kelompok muslimin. Kedua, hendaklah kedua-dua belah pihak bersetuju dengan persaksian kedua-duanya. Namun demikian, di sana terdapat suasana-suasana tertentu yang kadang-kadang membuat keadaan tidak begitu mudah untuk mendapatkan 2 orang saksi lelaki. Di sini, undang-undang memberi kemudahan boleh memanggil perempuan menjadi saksi. Pada mulanya, undang-undang hanya memanggil lelaki untuk menjadi saksi kerana merekalah yang biasanya dalam masyarakat Islam yang normal yang melaksanakan urusan pekerjaan. Sedangkan dalam masyarakat ini, perempuan tidak perlu bekerja untuk menyarakan hidupnya, sehingga menganiaya sifat kepemperanannya dan keibuannya dan mencabul kewajipannya selaku penjaga tabung modal insan yang paling mahal, iaitu tabung modal dalam bentuk anak-anak yang masih mentah yang melambangkan generasi masa depan. Ia tidak menukarkan tugas ini dengan beberapa suap makanan atau beberapa puluh sen wang upah kerja seperti yang terpaksa dilakukan oleh perempuan dalam masyarakat moden yang malang dan menyeleweng yang kita hayati sekarang ini. Apabila 2 orang saksi lelaki tidak boleh diadakan, maka bolehlah diadakan seorang saksi lelaki dengan 2 orang saksi perempuan. Tetapi mengapa 2 orang saksi perempuan? Ayat ini tidak memberi peluang kepada kita membuat tekaan, kerana setiap ayat dalam bidang undang-undang
pastilah jelas dan terang serta lengkap dengan sebab-sebabnya. Supaya jika salah seorang dari dua saksi perempuan itu tersasul, dapatlah diperingatkan oleh saksi yang seorang lagi. Ketersasulan di sini berlaku akibat dari berbagai-bagai sebab. Ia mungkin berlaku kerana hutang, kerana kurang pengalaman perempuan dalam perkara membuat perjanjian akad, menyebabkan ia tidak dapat memahami segala perkara yang halus yang bersangkutan dengan akad itu, dan oleh kerana itu perkara ini menjadi tidak begitu jelas kepada akalnya dan tidak membolehkannya untuk memberi keterangan saksi yang halus ketika diperlukan. Jika keadaan ini berlaku, maka bolehlah saksi perempuan yang seorang lagi bekerjasama dengannya untuk mengingati segala keterangan yang ada hubungan dengan perkara ini. Kadang-kadang ketersasulan itu terjadi kerana sifat keperempuanannya yang mudah diharui emosi dan perasaan. Kerana fungsi keibuan organik biologi memerlukan perempuan itu mempunyai reaksi kejiwaan yang tetap, iaitu ia memerlukan emosi dan perasaan yang amat peka untuk menyambut tuntutan-tuntutan anak-anaknya dengan segera dan aktif tanpa menggunakan cara berfikir yang lambat. Itulah limpah kurnia Allah pada kaum perempuan dan kepada kanak-kanak. Tabiat keibuan ini tidak berbelah bagi, oleh sebab itulah perempuan merupakan satu syakhsiah yang padu, dan inilah tabiatnya ketika ia berada dalam keadaan normal. Sedangkan sifat menjadi saksi dalam urusan hutang piutang yang seperti ini memerlukan seseorang itu tidak dikongkong emosi dan dapat mengingat segala perkara yang berlaku tanpa terpengaruh pada sesuatu dan tanpa menyarankan sesuatu. Dan dengan adanya dua orang saksi itu dapatlah menjaminkan bahawa kedua-duanya dapat mengingatkan satu sama lain apabila ia tersasul kerana dipengaruhi emosi, dan dapatlah ia teringat semula dan kembali kepada perkara-perkara yang sebenar. Hikmat peraturan mencatat hutang piutang dan mengadakan saksi. Jika di permulaan ayat perintah telah dihadapkan kepada penulis-penulis hutang piutang supaya mereka jangan enggan menulis, maka di sini pula perintah telah dihadapkan kepada saksi-saksi supaya mereka jangan enggan menjadi saksi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Di sini jelaslah bahawa tugas memenuhi permintaan menjadi saksi itu adalah satu tugas yang wajib, bukannya tugas sukarela. Kerana menjadi saksi itu adalah wasilah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah telah mewajibkan tugas itu supaya disempurnakan oleh saksi-saksi dengan semangat sukarela, tanpa merasa keberatan atau teragak-agak, dan tanpa menganggapkannya sebagai suatu budi kepada dua pihak yang berakad itu, atau kepada salah seorang dari keduanya jika permintaan itu datang dari kedua-duanya atau dari salah seorang dari duanya. Sampai di sini berakhirlah pembicaraan mengenai tugas menjadi saksi, dan Al-Quran beralih pula memperkatakan satu tujuan yang lain, iaitu tujuan am di dalam undang-undang ini. Di sini ia menegaskan tentang perlunya hutang piutang itu dicatatkan dengan baik, sama ada besar atau kecil jumlahnya, dan memperkatakan tentang perasaan-perasaan keberatan untuk mencatat hutang piutang itu yang mungkin timbul di dalam hati dengan alasan hutang itu tidak perlu dicatat kerana jumlahnya kecil, atau kerana pertimbangan-pertimbangan yang lain seperti segan, malu atau malas atau kurang minat. Kemudian Al-Quran memberi alasan dari segi psikologi dan amali mengapa tugas mencatat hutang piutang itu ditekankan sebegitu berat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu merasa jemu mencatatkan hutang piutang itu sama ada kecil atau besar, serta dengan tempoh pembayarannya itu.
itu yang lebih adil di sisi Allah dan lebih teguh bagi keterangan saksi dan lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Itulah ilmu Allah yang mengetahui perasaan-perasaan hati manusia apabila mereka merasa beban-beban pekerjaan itu lebih besar dari nilainya. Itu yang lebih adil di sisi Allah, yakni lebih saksama dan lebih baik. Ini adalah suatu saranan bahawa Allah sukakan perbuatan ini dan mengutamakannya, dan lebih teguh bagi keterangan saksi, yakni kesaksian di atas sesuatu yang bertulis itu lebih teguh dari kesaksian mulut yang hanya berpegang kepada daya ingatan semata-mata, dan kesaksian dua orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan lebih teguh dan lebih betul dari kesaksian seorang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan seorang saksi perempuan, dan lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Ini lebih hampir kepada ketiadaan keraguan, iaitu keraguan terhadap kesahihan butir-butir keterangan dalam surat akad itu, atau keraguan dalam hati kamu atau terhadap orang yang lain dari kamu apabila perkara hutang piutang itu ditinggal tanpa dicatatkan. Demikianlah tujuan-tujuan yang ternyata dari peraturan-peraturan ini, di mana setiap yang terbabit merasa yakin betapa perlunya diadakan undang-undang ini, betapa halus matlamat-matlamatnya dan betulnya peraturan-peraturan itu. Pendeknya, tujuan undang-undang ini ialah menegakkan kesahihan, kehalusan, kepercayaan dan ketenteraman hati. Cara menangani perniagaan tunai. Itulah cara melayani hutang piutang yang bertempoh. Adapun dalam urusan perniagaan tunai, maka segala jual belinya berkecuali dari pencatatan dan memadailah dengan adanya saksi-saksi untuk memudahkan perjalanan urus niaga dan kerumitan-kerumitan agar ia dapat dilakukan dengan segera, kerana urus niaga tunai itu berulang-ulang dalam waktu yang pendek. Apabila Islam mengaturkan semua peraturan kehidupan, maka ia memandang dan menimbangkan segala sesuatu yang ada hubungan dengannya. Oleh sebab itulah, Islam merupakan satu syariah yang amali, berasaskan realiti, tidak mendatangkan kerumitan dan gangguan kepada aliran kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali urus niaga itu suatu urus niaga tunai yang kamu uruskan di antara kamu, maka tiadalah salah jika kamu tidak mencatatkannya, dan adakanlah saksi jika kamu berjual beli. Mengikut zahir ayat ini, pengecualian dari pencatatan itu merupakan satu kebenaran, iaitu satu ruksah yang tidak dikenakan apa-apa kesalahan. Tetapi pengadaan saksi merupakan satu perkara yang diwajibkan. Dalam setengah-setengah riwayat terdapat keterangan-keterangan bahawa pengadaan saksi itu hanya merupakan perkara yang sunat sahaja, bukannya wajib, tetapi pendapat yang arjah ialah wajib. Setelah selesai Al-Quran menjelaskan undang-undang hutang piutang yang bertempoh dan perniagaan yang tunai, dan kedua-duanya telah dikenakan dua syarat, iaitu pencatatan dan pengadaan saksi sebagai suatu tugas yang wajib dan sebagai suatu kebenaran. Al-Quran menjelaskan hak-hak para penulis dan para saksi setelah menjelaskan kewajipan-kewajipan mereka sebelum ini, iaitu ia telah diwajibkan mereka supaya jangan enggan menulis dan menjadi saksi. Dan sekarang Al-Quran mewajibkan supaya diberikan perlindungan kepada mereka agar hak dan kewajipan mereka itu berada dalam garis yang imbang dalam menunaikan kewajipan-kewajipan terhadap umum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah dilakukan apa-apa kesusahan kepada mana-mana penulis
dan saksi, dan jika kamu lakukannya, maka itulah perbuatan penyelewengan yang membabitkan kamu. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah Allah mengajarkan kamu, dan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Penghujung ayat 282. Ya ini, jangan ada sebarang kesusahan menimpa mana-mana penulis dan saksi dengan sebab ia telah melaksanakan tugas yang telah diwajibkan Allah ke atasnya. Jika ia berlaku, maka itulah satu penyelewengan kamu dari syariat Allah dan pelanggaran kamu terhadapnya. Perkara ini pasti dijaga kerana kedudukan para penulis dan saksi itu seringkali terdedah kepada kemarahan salah seorang dari dua pihak yang berakad. Mereka pastilah mendapat jaminan terhadap keselamatan diri mereka, dan mereka pastilah diberi galakan menunaikan kewajipan mereka dengan penuh tanggungjawab, amanah dan cergas, dan mengambil sikap berkecuali dalam segala keadaan. Kemudian mengikut kebiasaan Al-Quran dalam usaha menyedarkan hati nurani dan merangsangkan kesedaran manusia apabila ia hendak menetapkan sesuatu taklif, agar taklif itu mendapat kekuatannya dari dalam hati manusia, bukannya semata-mata dari kekuatan tekanan ayat Al-Quran, maka ia menyeru para mukmin supaya bertakwa kepada Allah pada akhir ayat, serta mengingatkan mereka bahawa Allah itulah yang menganugerahkan limpah kurnianya kepada mereka, dan dialah yang mengajar dan menunjukkan jalan yang betul kepada mereka. Juga menyarankan bahawa takwa kepada Allah itulah yang dapat membuka pintu hati mereka kepada ilmu pengetahuan dan menyediakan jiwa mereka untuk menerima pengajaran agar mereka membalas limpah kurnia itu dengan ketaatan, keredaan dan kepatuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatilah Allah mengajar kamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Penghujung ayat 282. Kemudian Al-Quran kembali menyempurnakan penerangan mengenai hutang piutang yang sengaja ditundakan di dalam nas ini, kerana hukum-hukum ini mempunyai suasana-suasana yang tersendiri, dan oleh kerana inilah ia tidak disebut dalam ruang yang sama yang umum di sana. Suasana sini ialah orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang berada dalam persafiran, dan kerana itu mereka tidak boleh mendapat penulis untuk mencatatkan hutang piutang mereka, untuk memudahkan urusan muamalat dan mendapatkan jaminan bayaran. Maka Allah membenarkan diadakan perjanjian secara lisan tanpa percatatan, serta menyerahkan gadaian atau cagaran yang boleh dipegang oleh pemberi hutang sebagai jaminan terhadap hutang itu. Ini dibincangkan di dalam tafsiran ayat 283. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.